terbaru 89.8 FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Bagan Datuk akan berkembang sebagai pusat tumpuan pendidikan dalam tempoh akhir rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Bercakap kepada pihak media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah bangunan baru di Sekolah Menengah Imtiaz Tuminah Hamidi di Sungai Balai di Bagan Datuk Perak, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat 4 buah institusi pendidikan di daerah berkenaan termasuk Politeknik, Maktab Rendah Sains Mara dan Sekolah Menengah Sains. Sejumlah lebih 700 pelajar dari keluarga berpendapatan rendah B40 di sekitar kawasan Parlimen Santubong menerima bantuan persekolahan menerusi program kembali ke sekolah di Sekolah Kebangsaan Salak di Kuching, Sarawak. Menurut ahli parlimennya, Datuk Seri Nancy Shukri, program bantuan barangan kelengkapan sekolah itu melibatkan 21 buah sekolah terpilih di kawasan terbabit. Beliau juga berkata kebanyakannya sumbangan adalah daripada Rotary Club Kuching Central, Yayasan Kebajikan Negara, Yayasan Saimdabi dan Yayasan Perkhemah. Majlis Agama Islam Melaka atau MAIM memperuntukkan sejumlah RM14,740,526 bagi membantu golongan asnaf dan mu'alaf pada tahun ini. Ketika berucap pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan Fardhu Ain Mu'alaf Negeri Melaka tahun 2024 1445 Hijriah di Melaka, Timbalan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Rosli Abdullah berkata, peruntukan tersebut meningkat sebanyak 12.3% atau RM1.803 juta berbanding tahun lalu bagi membantu kumpulan sasar tersebut meningkatkan taraf hidup. Peruntukan itu akan disalurkan menerusi pelbagai bantuan seperti pendidikan, kebajikan, makanan bulanan, perubatan dan anak-anak mu'alaf. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melancarkan e-buku bertajuk Test of a King di Istana Negara Kuala Lumpur. Buku tersebut berkisahkan tentang kebijaksanaan dan dedikasi baginda dalam harungi serta mengemudi negara melalui pelbagai cabaran selain ketidaktentuan politik. Buku nukilan penasihat undang-undang yang di-Pertuan Agong Datuk Abdul Rahman Putera Toha dan penolong pegawai undang-undang Istana Negara Zulhari Abdul Rashid itu turut mempamerkan koleksi penulisan 3 pakar perundangan negara. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 12 Januari 1996, persidangan sesi ke-10 Jawatankuasa Penyelarasan Tindakan Bersama Aktiviti Dakwah Pertubuhan Persidangan Islam OIC telah dirasmikan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Persidangan selama 3 hari ini disertai oleh kira-kira 100 orang peserta dari dalam dan luar negara. Antara tujuan penganjuran persidangan ini adalah sebagai forum dalam kalangan ahli institusi atau pertubuhan Islam di seluruh dunia bagi bertemu dan bermuzakarah untuk mewujudkan penyelarasan aktiviti dakwah. Hal ini demikian kerana dalam dunia yang semakin membangun ini, usaha dakwah haruslah bergerak seiring dengan peredaran masa supaya ia sentiasa relevan. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Mahathir turut menyeru supaya orang bukan Islam dilibatkan dalam kerja-kerja dakwah agar capaiannya lebih meluas. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arsip Negara Malaysia.
إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Dalam sesi pertemuan ini sangat penting dan mungkin ada nak kenal-kenal dahulu dengan Maulana Mansur, nama diberinya, latar belakangnya, mungkin sedikitlah. Arif ni silakan Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hamba yang baik ni Drivers 1 pun dapat first class, Drivers 2 pun dapat first class di University of Cambridge, dan George Long Prize untuk Roman Law, Certificate of Honour dan Bar Final Middle Temple London, merupakan satu mengatakan sebelah ni bukan Muslim, jadi kita boleh ambil barang. Tidak, Islam tak berikan, Islam tak benarkan. Kita menyakiti, menghina pun Islam tak bagi. Kita tak boleh hina agama orang lain. Itu dalam prinsip Islam. Belum dia ambil, dalam hadis Bukhari ada menyebut Nabi melarang para peniaga untuk dia jual barang yang dia beli, dijual di tempat yang dibeli, melainkan dia kena apa? Dia kena alihkan dulu barang itu. Bahawa orang-orang yang begini sebenarnya adalah orang-orang yang telah melakukan akan kita katakan kemaksiatan dan juga melakukan kekufuran, iaitu pada ayat yang ke-37 Allah menyatakan fa'amma man ta'a, dan bagi orang أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما 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 أستغفر الله وكان الله غفورا رحيما. Dah tukar ke? Apa yang dah tukar tu? Yelah,
dah tukar ke belum ni? Ya Allah, tukar apa pula ni? Aduh, katanya ni nama dah tukar. Tagline pun dah baru. Kata ada lagi nak tukar tahun ni. Macam mana pula gayanya, ofernya ni? Oh, logo baru IKIM FM ya? Sabarlah, nak tukarlah ni. Nak tahu macam mana logo IKIM FM nanti? Tunggu Jumaat ini, 2 Februari 2024. Pra-pelancaran menerusi segmen Inspirasi Pagi, jam 9.30 pagi. Tunggu ya. Okey. Ini pasti terbaik ni. Semestinya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Kitab Bicara Darah Wanita, Syara & IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas & IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur, Laporan Khas dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh dalam Inspirasi Ilmu dari 10 pagi hingga 1 tengah hari. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kita dapat lagi sama-sama bertemu di Inspirasi Ilmu jam 10 pagi ini sampai 1 tengah hari nanti. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan ini. Edisi hari ini hari Isnin 29 Januari 2024 bersamaan 17 Rejab 1445 Hijriah. Selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda. Jom kita sama-sama fokus dan tekun lagi dalam apa sahaja rutin harian ni. Sebab itulah orang yang sentiasa ada itqan, iaitu ketekunan itu dapat mendidik dalam sesuatu kualiti kehidupan kita. Jom sama-sama kita amalkan kualiti hidup, sebab pesan para asatizah tidak perlu kita nak ke sana kemari ke sini agar dikagumi. Tetapi cukup dengan perkataan kita, perilaku kita, akhlak kita, adab kita yang betul-betul dari hati, maka kita akan dihormati dan disegani. Lebih-lebih lagi, kita fikir untuk ke arah akhirat yang lebih baik isinya daripada dunia ini. Jom sama-sama kita buat yang terbaik, okey? Dan selepas ni, kita nak dengarkan rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Macam biasa, tonton di YouTube, di Facebook IKIM. Sebab kita ada secara langsung ini untuk mendengarkan perkongsian dari Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz. Okey, kita buka lagi kitab kita ni, nanti kita belajar sama-sama. Baik, jom kita nak beri dahulu. Kita nak bersama lagu dendangan dari Nahwan Nur yang bertajuk Hawa Khatulistiwa. Kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. Ku alih sebentar pandangan untuk kau renung. Hakikat dunia yang tersergam berona maksud. Dari ufuk bercahaya ke ufuk berendah, merah megah tercipta. Indah di luar
IKIM FM nak terbitkan pelbagai rancangan khas Ramadan tahun ni. Ada peluang tau untuk kita jadi penaja. Serius ke Encik Imran? Bagus tu. Jomlah kita sertai dan semarakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ni bersama IKIM FM. Macam mana nak jadi penaja? Senang je Encik Fahim. Kita hubungi je nombor ni 017-345-2564 atau 012-686-9236. Terbaik. Produk kita pun boleh sampai kepada lebih sejuta pendengar. Apalagi, jom kita sertai sebagai rakan penaja dan menjadi sebahagian dari pengalaman Ramadan yang bermakna bersama IKIM FM. Institut Kefahaman Islam Malaysia mempelawa individu berbakat untuk mengisi jawatan Eksekutif Pemasaran Grade EP29. Calon-calon sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan sijil STPM, STAM, matrikulasi atau diploma perniagaan atau perakaunan. Syarat umur adalah tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai minima 2 tahun dalam bidang jualan dan pemasaran iklan radio, TV, buku, sewaan dewan dan pengurusan acara. Keutamaan diberikan kepada yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tugas adalah membantu pengurus pemasaran merancang strategi pemasaran yang efektif dan pembudayaan inovasi di IKIM. Kemukakan permohonan sebelum atau pada 29 Januari 2024 ke Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03-6204-6259. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh. Kita nak bawakan kepada anda rancangan di setiap hari Isnin pagi. Rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom anda sama-sama boleh tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live IKIM FM. Sebab kita nak bawakan bual bicara yang sangat bermanfaat bersama-sama kita. Okay? Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 dan juga soalan anda itu juga boleh letakkan di bahagian ruangan komen dekat Facebook Live, okey, dekat YouTube Live, dekat bahagian komen tu boleh letakkan di situ. Dan pun kita lancarkan sekarang ni secara langsung kita boleh komen-komen dekat sini. Siapa yang tengah dengar tu, adakah daripada Singapura ke, Indonesia ke, kan? Bukan kata dalam negara kita saja, tetapi untuk bicara ilmu ni luas dia punya manfaatnya itu, insya-Allah. Okey, jom nak sama-sama kita bawakan lagi perkongsian ilmu ini dengan tetamu kita, tetamu tetap rancangan ini, iaitu kita ada Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz yang dah pun ada bersama kita dekat konti Radio IKIM. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, apa khabar? Sentiasa dalam keadaan gembira. Kalau Allah bagi nikmat, kita syukur pada Allah. Masya-Allah, kan? Kalau Maulana gembira, kami pun tupan-tupan ceria juga ni. Yalah, alhamdulillah. Allah. Baik, mana kita nak teruskan lagi untuk bicara kita ni. Dah pun ramai sebenarnya yang dah pun dapat manfaatnya. Ada yang share banyak-banyak ni katanya untuk letakkan juga dekat platform media sosial supaya boleh tonton kembali. Tak apa, jangan risau sebab mungkin waktu ni ada yang tengah bekerja kan, bertugas. Tapi ini dia kitabnya, rujukannya. Kita nak teruskan untuk bincang lagi kitabnya ini. Bicara Darah Wanita, kitab dia untuk jilid yang 1, di mana edisi ini syarahannya dari Izalatul Iltibas Syarah Tuhfatul A'izza bersama dengan Maulana Mansur. Okey, untuk minggu ini kita nak teruskan lagi bicara kita. Dalam kitab ini kita nak terus dengan sejarah permulaan haid. Okey, muka surat 45. Jom kita nak sama-sama dengarkan. Silakan sesi bicara kita buat Maulana Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sahibil jabinil anwar wal qadril azhar
wal liwa'i wal kautsar wa ala alihi wa sahbihi bi'adal hasa wad dar bihaqqi bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, alhamdulillah, salam pertemuan kembali. Mudah-mudahan semua dah bersedia. Mudah-mudahan kita dapat kongsi ilmu-ilmu yang ada. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada kelemahan sendiri. Jadi alhamdulillah kita masuk muka surat 45, sejarah permulaan haid. Walaupun sebelum ni kita dah mula kewujudan haid. Kita mendatangkan dalil daripada Quran dan juga datangkan dalil daripada hadis. Hari ni sebelum kita nak masuk definisi semua, kita tahu sedikitlah sejarah bila haid tu mai. Datang masa bila? Datuk nenek kita ke, sebelum tu lagi ke, bila? Jadi eloklah kita tahu sebelum kita mendetailkannya. Dan begitu juga minta pada para peserta, pendengar semua tu dengan rendah hati saya kata, sebab apa? Permasalahan ni permasalahan yang terlalu banyak dan ada berliku-liku dan rumit. Jadi kita kena bagi tumpuan yang banyak. Kemudian persoalan dia, saya minta sangatlah kita tanya mengikut urutan. Apa yang sedang kita belajar, itulah. Kalau kita buka semua bukan tak boleh. Betul. Jadi kita yang ke depan, ke belakang, jadi langkau semua. Jadi kadang-kadang kita tengok nak jawab semua soalan. Kalau 20,000 orang yang mendengar, 20,000 orang semua ada permasalahan persendirian dia. Jadi tak sempat kita. Jadi eloklah bila sampai bab dia kita terangkan. Bukan tak boleh, tapi kita kesianlah. Pelajaran kita tak berjalan nanti. Okey? Nanti kita akan ada yang minggu lepas tu 3 soalan. Jadi saya akan jawablah. InsyaAllah saya akan serah pada saudara Syafiq kita. Sekarang kita mula dululah sejarah permulaan haid. Jadi saya datangkan 3 dalil bilakah permulaan haid. Pertama sekali, Imam Khatib Syirbini. Imam Khatib Syirbini, mana dia antara pengarang kitab Mughni Muhtaj. Imam Khatib Syirbini rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Mughni Muhtaj bahawa Imam Bukhari rahimahullah menukilkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nak tunjukkan zaman tu Imam Khatib Syirbini dah mula datangkan dalil juga. Kenapa? Zaman dia nampak dah. Mana dia nampak ke depan orang tak mengaji bab dalil pun dia nak dalil. Jadi dulu ulama-ulama dulu karang kitab kadang-kadang dalil dia tak datangkan. Dia letak asing. Sebab apa? Supaya mudah orang boleh faham, memudahkan faham. Begitu juga kadang-kadang setengah kitab dia guna bahasa yang cukup standard ataupun bahasa yang paling rendah. Macam saya nak bagi tahu seorang ulama, iaitu nama Maulana Manzur Nomani, ulama India yang berkaliber, hebat dia. Dia bila dia karang kitab, dia akan tulis bahasa yang paling rendah sehingga orang awam boleh baca. Jadi bila dia siap sebuah kitab, dia akan suruh isteri dia baca. Dia suruh isteri dia baca. Kerana isteri dia orang mewat. Orang mewat ni kita kata macam orang ulu lah. Tapi kalau isteri dia boleh faham, maka bahasa tu cukup lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah bagi tahu, kallimun nas biqadri uqulihim. Nak cakap dengan orang tu dengan kadar akal dia. Sebab tu kadang-kadang kita guna bahasa standard untuk orang yang cerdik pandai saja. Kita kena guna bahasa semua orang boleh dapat manfaat. Dalam bab haid juga kadang-kadang ada bahasa kita kena bagi faham cara mudah. Okey. Baik. Jadi dia datangkan dalil Imam Bukhari. Kenapa dia tahu dah? Kenapa orang tak belajar, orang ingat dalil hadis Bukhari, hadis sahih ada dalam Bukhari je. Tapi pada dalil tak ada. Dia datangkan hadis Bukhari tu. Wa qala ba'duhum kana awwalu ma ursila al-haid ala bani Israil. Wa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru. Terjemahan dia, sebahagian fuqaha, fuqaha amai, tapi zaman sahabat, sebahagian fuqaha, yakni yang dimaksudkan di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan juga Ummul Mukminat Hadrat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mana mereka datangkan dalil.
terdapat riwayat yang menyatakan bahawa wanita di kalangan Bani Israel. Jadi mereka berdua, fuqaha, memang hebat. Dia kata apa? Dia datangkan dalil dalam kitab Mughni Muhtaj ni kan. Dia kata apa? Wanita di kalangan Bani Israel adalah merupakan bangsa manusia pertama yang didatangi darah haid. Bukan orang lain. Mereka kata. Jadi di sini didatangi haid. Sebab apa mereka didatangi haid? Kita tengok. Yakni kerana mereka bercampur dengan golongan lelaki di dalam solat. Sebab mereka bercampur dalam semayang, sebab tu mereka didatangi haid. Sebab tu fuqaha mengatakan haid yang mula-mula datang ialah di kalangan wanita Bani Israel. Jadi di sini kalau kita tengok hadis ni, apa maksud sebenarnya? Jadi di sini seolah-olah Imam Bukhari datangkan hadis ni kan, dia nak bagi tahu apa? Di bawah nota kaki saya tulis. Sehubungan ini Imam Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahawa Imam Bukhari seolah-olah ingin mengisyarahkan kepada riwayat Abdul Razak rahimahullah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, daripada sanad yang sahih. Ini jalur-jalur sanad sahih kan. Di mana beliau telah berkata, mana dia nak cerita di kalangan, sebab apa dia ambil dalil, dia kata perempuan Bani Israel ialah wanita yang pertama kali keluar darah haid. Tapi kita tengok nanti Imam Bukhari ada jawapan juga. Jadi dia kata apa? Kana rijalu wan nisa'u fi Bani Israel yusalluna jami'a. Fakanatil mar'atu tatasharrafu lirrajuli fa'alqallahu alaihinna al-haidha wa mana'ahunna al-masajida. Dahulunya golongan lelaki dan wanita di kalangan Bani Israel menunaikan solat bersama-sama. Masuk bersama-sama, bercampur. Siapa main dulu dia duduk depan lah. Kemudian bercampur-campur kan. Dan golongan wanita selalu memandang, yakni menjenguk-jenguk tu. Tatasyarafu mana? Menjenguk-jenguk, mengintai-intai. Aku ni duduk semayang sebelah siapa ni? Abang borek ke? Aku tak mau, aku nak pergi semayang tepi abang yang handsome. Dia menjenguk-jenguk tu. Aku silap pergi semayang kat sini. Dia pergi duduk soft, dia cari tempat apa? Menjenguk-jenguk ke arah golongan lelaki. Dahsyat wanita Bani Israel ni. Lalu Allah SWT menimpakan ke atas wanita-wanita Bani Israel darah haid. Jadi oleh kerana mereka ni bila masuk, mereka tak mahu duduk belakang. Nak duduk celah orang lelaki pula. Lepas tu pilih pula, tengok lepas tu lari sana, lari sini, nak tengok yang mana sesuai dengan lelaki, mana yang sesuai sebelah dia. Sebab tu, oleh kerana tu, maka Allah SWT menimpakan darah haid, nak tunjukkan darah haid, bila wanita tu kena darah haid, dia tak boleh masuk masjid. Jadi mengurangkan mereka datang dalam masjid, maka mereka tak boleh masuk masjid. Sebab tu kita tengok dalil ini menunjukkan wanita yang berhaid, ittifaq ulama, ittifaq atas mazhab, tak boleh masuk masjid. Nanti bab ni kalau orang nak tanya mengapa tak mengapa, nanti bila sampai bab penerangannya nanti ada kan. Kita tunggu dulu kan. Ini kita hanya terangkan permulaan haid. Jadi mereka di masjid tak boleh. Jadi seolah-olah Imam Bukhari nak tunjukkan daripada zaman tu dah tak boleh masuk masjid sebab darah haid. Dan juga kita tengok Imam Bukhari nak mengisyaratkan juga, ada riwayat yang menyatakan perangai wanita Bani Israel macam tu sebab tu mereka ditimpakan darah haid. Jadi mereka punya semayang wallahualam lah, kita tak tahu kaifiat dia. Jadi macam itulah. Mereka pun ada tempat yang badan. Kemudian diteruskan lagi wa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru. Di situ perkataan siapa? Ni adalah perkataan Imam Bukhari. Tadi kalau kita tengok ibarat, kalau kita baca ibarat, kita ingat ini perkataan semua ni waqala ba'dhum. Kata fuqaha ni, tapi sampai sini wa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru, iaitu ialah perkataan Imam Bukhari. Jadi terjemahannya, yakni Imam Bukhari rahimahullah ta'ala juga mengutarakan pandangannya. Walaupun fuqaha dah bagi tahu permulaan darah haid ni daripada wanita Israel, tapi Imam Bukhari juga, aku pun ada pandangan.
Pandangan apa? Bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu banyak yang menceritakan bukan permulaan tu daripada wanita Bani Israel. Yakni banyak hadis yang menunjukkan kedatangan haid bermula seawal penciptaan wanita. Penciptaan wanita itu sendiri. Mana dia? Bila dilahirkan sebagai wanita, seawal tu lah. Jadi kalau kita tengok, awal. Mana perempuan yang pertama dicipta siapa dia? Hawa alaihissalam. Ada seawal dijadikan wanita, dialah mula darah haid. Bukan wanita Bani Israel. Jadi kita tengok, di sini hadis tentang cerita seawalnya bila dilahirkan sebagai wanita, maka darah haid bermula daripada itu. Jadi Imam Bukhari, walaupun ada fuqaha, siapa fuqaha nak nisbah Imam Bukhari? Sahabat Nabi, sahabiah umum mukminat pula. Takkan dia nak bersalahan. Tapi Imam Bukhari beradab. Mana Imam Bukhari beradab dengan apa? Orang-orang yang di atas dia. Walaupun dia punya pandangan lain, tapi dia masih beradab, masih tak melanggar. Sebab tu didatangkan dulu. Ada fuqaha, setengah fuqaha berkata permulaan darah haid bermula daripada wanita Bani Israel kerana mereka bercampur dalam solat. Jadi sebab tu, kerana apa, dia punya hormati. Sebab tu kita dalam apa belajar pun kena beradab. Ad-din kullu adab. Al-adab kullu din. Agama keseluruhan ialah adab. Adab keseluruhan dia adalah agama. Jadi kalau tak ada adab, habis ya. Sebab tu al-adab faqul ilm. Adab ni lebih atas daripada ilmu. Jadi ilmu kena ada adab. Allah Akbar. Jadi kita tengok Imam Bukhari, walaupun dia muhaddisin, amirul mukminin fil hadis, tapi tetap beradab. Dia tak kata orang dulu sebab apa sahabat kata macam ni. Sebab dia kata aku datangkan dalil, aku jumpa dalil baru semua, dalil hadis Nabi. Tapi kita sekarang wallahu a'lam lah. Tapi itulah kita belajar macam mana beradab dengan orang dah terdahulu kan. Jadi Imam Bukhari kata apa? Hadis Nabi tu banyak yang menceritakan permulaan darah haid ialah bermula daripada penciptaan sebagai wanita. Ini nombor satu punya dalil. Okey. Kejap lagi kita akan datangkan sikit lagi. Kejap lagi kita bagi ruang lah kan. Boleh sikit lagi ya. Yang kedua telah dinyatakan dalam kitab Mughni Muhtaz juga. Bukan dia besar, saya tak tahu apa pun. Dalam kitab Mughni Muhtaz juga, Syekh Khatib Syirbini dia kata, waqila awwalu man hadat ummuna Hawa. Dikatakan, mana ada pandangan juga. Dia kata permulaan haid tu bermula daripada ibu kita. Maknanya nenek kita lah. Iaitu Hawa alaihissalam. Mana tak kala beliau mematahkan pokok gandum. Mana pokok gandum lah? Dan mengeluarkan airnya. Jadi, bila dia patahkan ni, masa kan kita ingat, kita pendekkan punya ni, makna dia masa Nabi Adam alaihissalam, dia dalam syurga, orang duduk kesunyian, walaupun semua nikmat dah ada kat dia. Macam satu orang kalau dalam dia ada banglo, dia duduk seorang-seorang. Semua ada fasiliti, tapi seorang. Dia kesunyian. Kesunyian. Jadi sebab tu Allah jadikan Hawa alaihissalam mai tulang rusuk kiri Adam alaihissalam. Baru dia mana, Hawa. Mana dia bawa masa tu? Siapa pula? Cantik pula. Semua kecantikan dalam dunia ni ada pada Hawa alaihissalam. Masya Allah, tak boleh bandinglah Hawa alaihissalam ni, nenek kita ni kan. Jadi ketika itu syaitan iblis Azazil la'atul alaih, dia marah sangat. Dia marah sangat sebab dijadikan Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam kemudian nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Sebab tu Allah sebut daripada ayat wala taqraba hadhihi syajarah. Mana kamu jangan dekat dengan pokok ni. Kalau dalam surah Taha dia sebut pokok khuldi. Pokok khuldi ayat 120. Maknanya dia sebut situ. Jadi kita tengok kalau kata pokok khuldi, nama tu ada, tapi kalau kita cari dalam kamus kita, seluruh dunia tak jumpa buah khuldi. Ada jumpa? Saya tak tahulah kalau perempuan jumpa atau peserta lain dapat jumpa, bagi tahu saya pun nak tahu, nak tengok buah khuldi tu macam mana. Tak ada. Saya cuba cari buah khuldi. Jadi banyaklah pendapat yang berbeza, ulama menyatakan berbeza pendapat. Ada kata
Iblis laknatullah alaih yang menamakan buah ni buah lain tapi dinamakan khuldi, makna penghidupan yang kekal abadi. Jadi dia datang kan, dia datang jumpa ada apa Hawa alaihissalam. Dia pujuk Hawa alaihissalam. Dia kata Allah SWT sebenarnya tak, bukan dia tak bagi kamu hampir tu. Kalau kamu hampir nanti kamu makan, kamu tak tahu rahsia. Pokok tu sebenarnya pokok mengekalkan kehidupan sampai bila-bila. Ya abadi. Dan juga kamu akan jadi dinaikkan martabat jadi malaikat. Jadi kalau kamu hampir, kamu ambil ni, maka kamu dapat. Tapi Allah diamkan situ. Syaitan iblis laknatullah alaih takkanlah kan. Tapi dia boleh terima. Tapi itulah perbezaan banyak pendapat. Tapi dalam pendapat yang muktamad kan, pendapat muktamad dalam banyak kitab tafsir dia kata koldi itu ialah buah gandum. Buah gandum. Dan kalau ikut kita tengok dalam nota kaki saya tu muka surat 46, kalau Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata iaitu pokok anggur. Tak apalah dia nak pokok anggur ke pokok gandum ke. Kalau Syekh Sufyan kan, Syekh Sufyan dia kata pohon korma. Banyaklah pohon-pohon tu tapi dinamakan koldi sebab ya syaitan pujuk Hawa alaihissalam, kamu hampir kamu ambil tu kamu akan kekal. Penghidupan yang kekal dan kamu akan naik martabat. Jadi Hawa alaihissalam terkesan. Pujukan dia betul-betul. Ni aku bersumpah ni, aku bukan nak, aku nasihat nak tolong kamu ya. Jadi macam-macam cara lah. Macam sekarang kalau orang nak terang kan, nak pujuk apa barangan terus dia boleh kelang. Kadang-kadang bukan terus boleh kelang kan. Semua terpedaya kan. Kemudian bila isteri dah terpengaruh kan, dia pun pujuklah suami dia. Itu yang dia bila dia pergi hampir pada pohon tersebut, pohon gandum ke, pohon anggur ke, pohon tamar ke, bila dia patahkan dia keluar getah, itulah Allah SWT bagi tahu seperti mana kan, demi kemuliaan dan kebesaranku sesungguhnya aku akan mengalirkan darah kamu sebagaimana kamu mengalirkan air pokok ini. Ini nombor 2. Kemudian orang kata apa? Begitu juga disebutkan daripada riwayat Ibn Abbas dan Umar dengan sanad yang sahih dalam kitab Fathul Bari bahawa permulaan haid pada Hawa alaihissalam adalah sesudah beliau dikeluarkan dari syurga. Sebab haid tak ada dalam syurga. Kalau ada dalam syurga, kena pakai pad pula. Mana pergi cari pula, mana ada orang bisnes pad pula dalam tu. Tak ada cerita pula. Tempat sana tempat bersih, tempat suci. Mana darah pula, darah najis. Kotor. Jadi perempuan selesa bersih. Perempuan dekat sana tak ada darah haid dah. Jadi mana haid ni setelah dia turun ke dunia. Mana bila diperintahkan diturunkan, dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke dunia ni Jadi akhir sekali sebelum kita berhenti, jadi Imam Bukhari juga kata, dia juga memberi pandangan beliau mengenai permulaan haid, di mana beliau berkata bahawa kedatangan haid bermula daripada asal penciptaan wanita itu sendiri, iaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam ai ikhtibaran wa ibtilaan. Sesungguhnya inilah adalah satu perkara yang telah ditentukan Allah ke atas kaum perempuan di kalangan anak Adam, iaitu darah haid. Ini maksudnya Allah telah mentakdirkan haid ke atas golongan wanita semenjak Allah menciptakan sebagai perempuan, Allah letak dah. Jadi Imam Bukhari ada pandangan, tapi pandangan dia lebih kuat, tapi dia masih beradab. Jadi ulama dalam bab hadis kalau berlawanan, jadi dia cuba kumpulkan dulu. Dia boleh himpun tak? Kalau tak boleh himpun, baru dia tarjihkan yang mana satu lebih kuat terselah. Jadi dalam masalah ni sebenarnya dua-dua pendapat betul. Dua-dua pandangan betul. Yang fuqaha pun betul, yang Imam Bukhari kata daripada permulaan perempuan betul. Tapi ditakdirkan apa dia? Yang kata bermula daripada Hawa ataupun permulaan perempuan wanita itu sendiri memang keluar darah haid tetapi tak banyak. Tapi yang keluar banyak zaman Bani Israel. Sebab tu darah haid jadi banyak. Sebab tu persoalan nanti kita lepas ni kita buka persoalan kenapa soalan haid jadi banyak. 15 hari jadi 90 hari. Betul ke?
Ya. Baik. InsyaAllah kita akan buka lagi selepas ni mungkin sesi soal jawab sedikit sebab mungkin ada yang dah mula bertanya dengan seperti apa Maulana sebut tadi kan. Masalah masing-masing banyak juga kan. Kita akan cuba masuk dan insyaAllah kita akan masuk juga soalan-soalan itu akan turut dijawab nanti pada bab-bab yang tertentu pada akan kita temui sesi pertemuan siaran kita nanti. Okey, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana sebab selepas ni kita akan bawakan sedikit sesi soal jawab di situ. Okey, dan anda kekal bersama IKIM FM. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 juga di dalam platform online, letakkan di bahagian ruangan komen. Berehat seketika, kembali selepas ini. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah, talabul ilm wal jihad wal kasb, lianna talibal ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasibu siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukaddimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Penyelenggaraan kenderaan amat penting. Diselenggara dengan baik supaya poket kita, kocek kita, masa kita tidak terbuang. Kerana di dalam skill otomotif memang dah dihadkan untuk mineral 5,000, semi sintetik 10, fully sintetik 15,000. Boleh pergi juga kepada 20,000 kepada fully sintetik. Tapi berapa tahun, berapa lama kan ini adalah kerugian kita. Jadi adalah disyorkan 15,000 untuk fully sintetik. Mengikut kepada kilometer pergerakan adalah paling sesuai untuk negara kita. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Dan jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita ada sesi sedikit soal jawab berkaitan dalam tajuk kita hari ini dan nak raikan soalan-soalan yang kita dapat dalam platform online kita. Okey, dan insyaAllah kita juga sebenarnya ada lagi banyak soalan sebenarnya, seperti apa yang Maulana sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan masuk bab demi bab, nanti kita akan masuk. Tapi ada beberapa soalan yang kita nak raikan, kita boleh sama-sama belajar dekat sini. Okey, soalan kita dari sahabat kita ni bertanya, Maulana, saya pernah datang darah haid selama 9 bulan tanpa henti dan setelah merujuk beberapa panduan, saya disarankan untuk amalkan 15 hari haid, 15 hari suci. Betulkah cara saya ini, Maulana? Baik, okey, sekarang ni soalan cukup menarik. Memang soalan macam ni ramai orang tanya. Okay. Jadi sebelum saya nak jawab betul ke cara ni, jadi tengok kita punya jawapan dulu. Jadi kita tengok walaupun seorang wanita tu telah keluar darah selama 9 bulan,
Tapi di sini alhamdulillah dia tak sebut 9 bulan tu darah haid. Selama 9 bulan saja. Kalau dia sebut 9 bulan tu darah haid, memang tak betul ya. Awal-awal tak betul. Kalau sebab apa 9 bulan kalau dia keluar darah haid, pingsan dia mungkin lembek, mungkin boleh mati ya. Sebab apa? Darah haid ni macam ditok. Dia keluar habis. Jadi 9 bulan tanpa henti. Macam baik tak henti-henti punya. Jadi di sini cuma persoalan ni umum ni. 9 bulan tak henti. Saya nak tanya, dia ada banyak aspek lah. 1, 9 bulan yang terus menerus satu warna. Misalan kata 1 bulan terus mana dah 9 bulan dengan satu warna. Satu warna. Ini contoh nombor 1 lah. Kemudian contoh kedua, okey. Contoh kedua, mungkin darah hitam 10 hari kemudian ditukar dengan warna darah yang lebih rendah pada dia, iaitu ini. Sampai 8 bulan ke 9 bulan lagi tak apa. Okey. 9 bulan, 10 hari. Ataupun boleh yang ketiga. Okey. Ketiga. Mungkin darah hitam dia 16 hari. Kemudian datang darah merah. Datang darah merah 7 bulan. Okeylah dia kata. Jadi ini antara surah gambaran permasalahan wanita. Ini 3 contoh saja. Terlalu banyak lagi. Sebab tu saya kata tunggu bab dia. Tapi oleh kerana kita riayat dulu supaya nampak dulu. Bukan saya sengaja sampai kita nak kenalkan dulu. Seperti mana kalau 9 bulan tak mungkin dan mustahil bagi seorang wanita darah haid dia 9 bulan. Kenapa? Mengikut istiqra' Imam Syafi'i atas mazhab kita, Imam Syafi'i buat kajian yang mendalam, yang halus. Makna dia bukan setakat duduk bawa ikon, bawa tak ada. Dia bergerak, pergi rumah ke rumah, buat banci. Itu panggil istiqra' yang mendalam. Dan hasil dia dapat paling banyak aktsarul haid 15 yauman bilaya liha. Sebanyak-banyak darah haid. Maksimum darah haid ialah 15 hari dan malamnya. Jadi kalau seorang wanita keluar darah dia 9 bulan satu warna, jadi dia tak boleh mengatakan semua darah haid. Jadi dia ada formula dia. Bila darah dengan satu warna, misalnya telah melepasi hari ke-15. Ni hari ke-15 lah. Mana 1, 2 sampai 15. Sampai 15 Jadi bila sampai 15, darah masih berterusan keluar. Jadi bermakna wanita ini dengan cara tak langsung dia tidak dapat membezakan darah haid dengan darah yang lebih. Darah haid, yang mana darah haid, yang mana darah istihadah. Bermakna dia sendiri faham kalau 9 bulan bermakna telah lebih 15 hari, bermakna dia sedang berhaid plus istihadah. Mana ada darah haid, ada darah istihadah, tapi akan dibahaskan oleh kaedah. Jadi kita berpandukan kaedah yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i bersama ulama-ulama Syafi'i lain juga memperkemaskan balik. Jadi oleh kerana darah dia melebihi 15 hari sehingga tahap ni 9 bulan, dia tak boleh ikut kaedah. Kenapa? Dalam haid mencampur istihadah ada 2 kaedah seperti mana yang saya terang dulu. Haid campur istihadah dia ada 2 kaedah. Pertama kaedah tamyiz. Yang kedua kaedah ghairu mumayyizah, kaedah GM. Kalau lupa saya tulis baliklah sikit nak tunjukkan. Okey. Mana dia? Haid campur istihadah 2 kaedah dia. KT, kaedah tamyiz, kemudian kaedah GM ghairu mumayyizah. Okey. Jadi bila wanita itu tak dapat membezakan darah yang mana haid, yang mana istihadah, yang mana haid, yang mana istihadah, bermakna dia tak boleh pakai kaedah tamyiz, mana dia kena pakai kaedah ghairu mumayyizah. Maka dia perlu ikut kaedah ghairu mumayyizah. Mana kaedah ni? Jadi kaedah ghairu mumayyizah, kaedah ghairu mumayyizah, dia rujukan dia 2 saja.
rujukan dia 2, tak banyak. Sebab tu walaupun datang 1 juta satu macam persoalan, bila bab ni kan, mana dia akan ikut 2 kaedah saja. 2 jenis wanita. Jadi wanita ghairu mumayyizah dia hanya ikut 2 saja. Dia akan dengar pada 2 saja. Iaitu bukan darah kuat dan lemah, dia akan follow dia akan ikut mana 2M. Jadi ini hanya formula saya. Jadi nak bagi mudah faham. 2M atau 2 mim. M pertama, siapa dia? M pertama ialah mubtadi'ah atau boleh dibaca dengan mubtada'ah. Mubtadi'ah, wanita yang baru pertama kali keluar darah. Belum pernah didatangi darah, tapi keluar darah terus. Jadi macam ni, misalan keluar 9 bulan. Misalan dia tak pernah keluar darah, umur dia 21 ke 25 ke, tak pernah keluar darah, tiba-tiba keluar darah. Lepas tu darah dia tak pernah datang haid, tiba-tiba datang darah haid, datang darah tak apa melebihi 15 hari. Turun sampai 9 bulan. Takkan semua darah haid. Takkan darah haid geram sangat dah tak keluar lama, tak pernah keluar, tapi sampai 20 baru keluar. Jadi ini dipanggil wanita mubtadi'ah. Wanita mubtadi'ah dipanjang kan, mubtadi'ah. Okey, mubtadi'ah boleh dibaca, mubtada'ah pun boleh baca. Jadi mubtadi'ah ke mubtada'ah, wanita yang pertama kali. Kalau orang bertanya, wanita yang bertanya dia macam ni, maka hukum dia berlain. Dia tak sama dengan wanita yang kedua. Kedua, wanita yang sudah ada adat pengalaman. Dia panggil mu'tadah. Wanita tak nampak kan? Nampak ni? Tak maulah. Mu'tadah. Wanita yang sudah ada adat pengalaman. Sudah ada adat pengalaman. Jadi, saya rasa persoalan ni ditanya oleh orang yang sudah ada adat pengalaman. Jadi, kita terus ambil mu'tadah. Kalau dia wanita mu'tadah, dia kena ingat adat sebelum kedatangan darah macam ni. Sebelum datang bulan istihadah. Jadi dia ada adat. Mana dia? Kalau adat dia tak benar bersimpang, sama ya, kita akan ikut adat yang terakhir sebelum datang bulan istihadah. Ataupun nanti kalau ada selang-seli, nanti kita akan ada lagi huraian tu. Jadi kita tunjuk dulu, diikut adat dia. Misalan adat wanita ini, adat dia kata 5 hari. Maka dia ambil 5 hari. 5 hari sebagai haid adat. Haid. 5 hari sebagai haid. Jadi baki daripada sebulan. Kenapa GM ghairu mumayyizah bila kata syahru, dia pakai sebulan yang genap 30 hari. Walaupun kita tahu bulan ada 28, 29, tapi untuk wanita yang tidak dapat bezakan darah, dia tak pakai dia pakai sebulan aku 30 hari. Jadi mana dia? Bila 5 hari haid, maka dihukumkan baki lagi berapa daripada sebulan 30 hari? 25 hari baki. 25 hari baki, mana 25 hari baki, okey, 25 hari baki sebagai istihadah. Istihadah suci kan? Istihadah suci. Jadi dia ambil 5 hari sebagai haid, baki 25 hari daripada sebulan. Jadi daripada sebulan ni lah kita panggil apa? Kita panggil sini, kita panggil kitaran atau daur. Dalam bahasa Arab panggil daur, atau boleh panggil kitaran. Atau kita boleh panggil pusingan. Atau kita boleh panggil bulan istihadah. Bulan istihadah. Bulan istihadah. Jadi bila cukupnya ni kita panggil, kita akan panggil pusingan pertama, bulan istihadah pertama atau kitaran pertama. Jadi orang Melayu banyak pakai kitaran lah. Kitaran pertama. Kitaran satu. Pusingan pertama. Mana pusingan pertama, haid dan suci 30 hari, haid 5 hari, suci dia 25 hari. Jadi dia kena ikut adat. Sebab tu dia tak boleh tunggu. Dia kata apa? Saya disarankan amalkan 15 hari haid.
dia tak boleh ambil 15 hari. Dia hanya mengikut adat. Kerana sini bila ghairu mumayyizah dia kena rujuk adat. Jadi al-adatu muhakkamatun. Ini usul fiqh. Mana dia adat tu itu sebagai rujukan hukum. Nak tak hukum, rujuk adat. Nampak? Dan dalam masalah haid macam itulah. Dia akan rujuk daripada adat. Bila dah keliru, rujuk adat yang lepas. Jadi sini mana al-adatu adat tu mana dia sebagai rujukan hukum. Nak tak hukum, mana adat dia kalau 5 hari, 5 hari lah. Kalau adat 10 hari, 10 hari dah. Kalau adat dia 15 hari, 15 hari lah. Tapi kalau nak umum kata 15 hari, tidak. Maka kita tengok adat dia. Mana kalau adat 5 hari, maka suci dia 25 hari. Jadi yang kedua, bulan dah masuk bulan kedua 30 hari. Mana ambil 5 hari balik, 5 hari balik, 5 hari balik untuk bulan kedua sebagai haid, sebagai haid. Kemudian baki dia suci dia 25 hari. 25 hari. Ini mana ada? Ini mana kitaran yang kedua. Nampak? Jadi kita kena kira dulu lah. Mana ini kitaran pertama 30 hari. Kitaran kedua 30 hari dan 60 hari. Kemudian ambil kalau lagi ada baki berapa lagi daripada 9 bulan. Mana dia akan buat seterusnya macam tu juga. 30, 60, 90. Macam kitaran ketiga pun dapat kitaran ketiga dapat 30 hari. Kemudian daripada 5 hari 5 hari dan 5 hari haid, maka baki dia 25 hari itu ialah suci. Jadi buatlah seterusnya sampai habis 9 bulan. Kalau yang baki akhir kata tinggal 5 hari ke, tinggal 10 hari. 10 hari tu haid yang terakhir. Jadi bermakna, ini kita kalau buat banyak panjang kan. Jadi bermakna wanita ini kena buat macam mana? 5 hari haid. Mana dia tak payah semayang. Nampak? 5 hari haid. Kemudian 25 hari istihadah. Mana dia tahu ini suci. Hari ke-6 sampai hari ke-30. Maka haid yang kedua, kitaran kedua ialah hari ke-31 sampai 35. Mana 5 hari sebagai haid. Kemudian suci 25 hari. Kemudian kitaran yang ketiga bermula daripada hari ke-61 sampai 65. Kemudian seterusnya suci 25. Kemudian kalau ada kitaran keempat lagi, buat kitaran keempat sampai habis 9 bulan lah. Macam itulah. Jadi persoalan dia sekarang ni, permasalahan ni panjang. Dia belum sampai bab dia, bukan saya tak mau terang. Nanti saya bagi tahu. Jadi yang ditanya tu, betulkah cara saya ni amalkan 15 hari 15 hari? Tidak. Kalau kita tengok cara ni, kaedah ghairu mumayyizah, dia mengikut adat, bukan mengikut ambil 15 hari 15 hari. Tidak, mengikut adat. Tengok adat lah. Sebab tu nak belajar beradab lah, macam mana kita ni, itu semua nanti lagi akan datang insya-Allah. Kita akan sampai benda ni. Nombor dua, kalaulah seorang wanita melihat dia kata darah dia 9 bulan, tapi saya tanya ada warna tak? Dia kata ada 2 warna. Misalan darah hitam 10 hari, kemudian baki dia sampai 9 bulan. Jadi di sini wanita ini bila jumlah dia 9 bulan